Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Ketua Pengarah IDFR, Datuk-Datuk Doktor, yang berusaha pembicara jemputan Dr. Asri Saleh, moderator Tuan Syed Munawar Syed Mustar, tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat datang ke program Bicara Buku bersama penulis pada pagi ini. Penulis jemputan pada kali ini adalah yang berusaha Dr. Asri Saleh, Pegawai Tugas-Tugas Khas kepada Timbalan Menteri Pendidikan 2, Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk makluman semua, program Bicara Buku bersama penulis akan berlangsung dari jam 10 pagi sehingga 11.30 pagi dan sesi akan dibuka untuk sebarang soalan pada jam 11 pagi. Untuk makluman semua juga, pihak Rusetia telah menyediakan borang pendaftaran di ruangan chat room dan kami memohon kerjasama tuan-tuan dan perempuan untuk mendaftar. Sebelum saya menyerahkan sesi kepada moderator, saya memohon semua peserta agar onkan kamera sebentar bagi sesi bergambar. Saya akan mengambil sebanyak 2 kali gambar. Mohon semua bersedia. Okey, baik. Saya akan dalam kiraan 3 ya. Okey, semua dah bersedia. Okey, baik. Dalam kiraan 3. Freestyle ke? Freestyle ke? Bukan freestyle. Freestyle kejap lagi. 1, 2, 3, senyum. Okey, freestyle. 1, 2, 3, senyum. Okey. Baiklah, terima kasih. Dengan hormatnya, saya menyerahkan majlis kepada moderator Tuan Syed Munawar Syed Mustar. Silakan Tuan Syed. Terima kasih Suzani. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Dr. Shazina Zainul Abidin, Ketua Pengarah IDFR, our distinguished speaker and also the writer of the book that we're about to review this morning, Dr. Asri Saleh, members of IDFR, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum, selamat pagi. Deepavali Now Multiple kepada kawan-kawan, teman-teman yang tergeliat lidah sikit, terkejut Dr. Asri ya. Sikit-sikit boleh belajar daripada teman-teman. Saya tak pasti, mudah-mudahan ada teman-teman yang meraihkan Deepavali pada pagi ini. Tapi saya bayangkan mungkin ramai juga yang mengambil kesempatan bercuti di hujung minggu. Jadi selamat datang ke rancangan resensi ini dianjurkan oleh IDFR. Nama saya Syed Munawar. I'll be your host for this session. First of all, I would like to thank IDFR for inviting me to host this session. Book review ni ataupun resensi di dalam bahasa Melayunya adalah sesuatu yang sangat dekat dengan hati saya kerana dalam pengalaman yang panjang saya mengulas buku atau meresensi buku, sebenarnya ia satu pengalaman yang sangat enriching sangat intense kerana saya istilah yang saya sebut sebagai rasa meranum di dalam lautan ilmu. You can just imagine a book before it becomes a book in the first place. The whole writing process, the result of the writer's knowledge and experiences poured down into words and then edited and then it becomes a book, the one that we read. So seluruh rantaian proses itu sebenarnya seperti kita menemu bual seorang penulis dan sosok peribadi yang prominent terkandung di dalam satu buku. Jadi itu sangat membahagiakan pada hemat saya. Justru saya kira resensi ini perlu disuburkan kerana ia menjadi tulang belakang kepada peradaban bangsa It's a backbone of our civilization. Lebih-lebih lagi kalau kita membicarakan sebuah buku yang berkait tentang penglibatan Malaysia di dalam operasi keamanan antarabangsa atau peacekeeping operation, singkatannya adalah PKO. Kepada teman-teman di dalam IDFR mungkin itu bukan sesuatu yang asing jadi peacekeeping operation itu mungkin nanti Dr. Asri akan banyak merujuk kepada abreviasi itu ataupun UNPKO, United Nations Peacekeeping Operation, sesuai dengan kapasiti IDFR itu. Oleh itu saya sangat berbesar hati dengan kesediaan Dr. Asri Saleh. Walaupun kita lakukan ini secara dalam talian, saya kira kita berikan tepukan kepada Dr. Asri Saleh kerana kesudian, kesibukan beliau hadir kerana Dr. Asri secara asasnya merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Sabah. Cuma baru-baru ini saja ditugaskan di Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan. Kita mengenali Dr. Asri ini dalam banyak komentar dan juga penulisan beliau yang berkait tentang hubungan antarabangsa. Kita tahu Dr. Asri banyak menulis di dalam jurnal dan di dalam Google Scholar saja kita akan dapat lihat area of expertise Dr. Asri adalah bidang international peacekeeping, territorial dispute, diplomacy and political science and government studies. Dan Dr. Asri juga is a trilingual person, English, Arabic and Malay. So perhaps if you have any questions in Arabic, you can also, sikit-sikit syuaya, kecil-kecil qalilan bolehlah Doktor. Kita tahu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu ma'alish, bolehlah sikit-sikit kan. Boleh lepaslah nak cari makan kalau pergi buat umrah Kita punya bahasa Arab tu. Terima kasih Dr. Asri.
Terima kasih kerana Dr. Asri sudi untuk hadir di dalam sesi ini. Nanti akan diberikan ruang kepada tuan-tuan juga berkongsi buah fikir. Saya juga mengundang, walaupun tadi Cik Suzani menyatakan bermula pukul 11, saya ingin menggunakan veto saya sebagai pengerusi, membenarkan kalau ada sebab saya lihat ramai mereka yang prominent di dalam forum ini juga, jika ingin membuat celahan boleh saja ya, nanti sama ada butang raise hand di situ boleh digunakan, or you can also push down the space bar button to unmute yourself temporarily. Jadi kita laksanakan book review ini secara lebih casual dan meaningful, kerana saya sentiasa meletakkan diri saya hanya sebagai moderator, cuba mencongkil pengalaman, dan apabila mempertemukan Dr. Asri dan IDFR, kita ada sosok-sosok besar, Datuk KP sendiri, Datuk Fauziah juga, tentulah ada sudut pandang yang menarik untuk kita raikan di dalam forum sekitar 50 minit ke 1 jam ini ya. Okey, kalau begitu kita mulakan forum ini. Dr. Asri, mungkin elok kita berkenalan terlebih dahulu tentang buku ini. Bagaimana mulanya sejarah sehingga buku ini, Malaysia's United Nation Peacekeeping Operation 1960-2010. Dari mana sejarah bermulanya penulisan itu? Silakan Dr. Asri. Ada sedikit lagging. Terima kasih Tuan Syed, terima kasih Dr. Shah, terima kasih Dr. Shah, terima kasih IDFR. Pertama sekali, Tuan Syed, buku ni sebenarnya bermula daripada masa saya belajar di UIA dulu ya. Ya. 94 hingga 99. Saya jumpa ramai orang pelajar dari Bosnia. Jadi saya heran, pelik diorang ni, apa diorang buat dekat sini ya. Lepas tu dia cerita, dia kata dia perang apa semua tu kan. Jadi kemudian dan dia cerita tentang misi pengaman Malaysia di sana. Jadi daripada situ saya mula tertarik untuk tahu lebih lanjut apa tentera Malaysia buat, misi pengaman Malaysia buat di Bosnia. Jadi dari situ bermulanya saya punya minat tu. Jadi kemudian bila saya buat PhD, saya bawa kemukakan tajuk ni kepada penyelia saya dan kemudian kami teruskanlah. Dari situ permulaannya misi pengaman Malaysia. Sebab saya teruskan je lah tentang buku ni ya, Tuan Syed lah. Jadi bila kita baca, jadi kita rasa lebih banyak kita ingin tahu, kan? Jadi dia kenapa Malaysia di dalam banyak-banyak misi pengaman PBB itu, dia cuma pergi sebahagian daripada misi itu. Sebahagian lagi misi dia tidak pergi. Kemudian daripada situ lebih banyak soalan bercambahlah soalan tu. Apakah sebab utama dia? Apakah sebab utama dia tidak pergi? Apa yang dia buat di sana? Apa peranan Malaysia di sana? Apakah kelebihan Malaysia di sana? Apa kekurangan Malaysia di sana? Jadi daripada situ saya lebih kepada curiosity lah, apa yang kita rakyat Malaysia, misi pengaman Malaysia buat di sana kan? Apa kelebihan kita punya pasukan keselamatan ni berbanding dengan pasukan keselamatan negara-negara lain? Apa peranan kita? Itulah. Jadi daripada situlah saya kerana minat untuk lebih tahu. Sebab pelajar Bosnia di UIA masa tu, kalau Tuan Syed, saya ingat Tuan Syed pun pelajar UIA dulu kan? Ya. Pelajar Bosnia, dia diberi kelebihan banyak lah oleh kerajaan Malaysia kan. Dia beri beasiswa, bila dia dapat bilik tu, bilik pantry room, kita dapat bilik yang kurang-kurang kan. Jadi layanan Malaysia terhadap Bosnia tu istimewa. Jadi saya daripada situ saya mau tahu lebih lanjut kenapa, apa beza, kenapa, di mana, bila. Itulah asal usulnya buku ni ataupun tesis ni yang saya buat ni. Okey, Doktor. Itulah dia asal usul itu. Ya, mungkin tahu. Saya minta maaf kerana ada sedikit lagging. Ada sedikit lagging di antara perbualan saya dan Dr. Asri.
dia mungkin kena bersabar 1 ke 3 saat agaknya sebelum boleh respon ya. Mungkin ada a slight moment of silence sebelum kami boleh respon. Cuma soalan susulan saya ini saya anggap masih bersifat PKO 101 lah, Peacekeeping Operation 101. Mungkin members of IDFR sudah cukup familiar, cukup faham fasih tentang PKO. Tetapi kalaulah saya sebagai layman apabila mendekati buku ini, ada juga tadi Dr. Khasiah saya rasa Chief Librarian UM saya anggap ini layman lah, bukan di dalam bidang international peacekeeping ini ya. How do we make sense of PKO dalam keadaan kita menganggap bahawa setiap peacekeeping operation itu adalah suatu penglibatan yang sangat costly ya dalam konteks Malaysia. Tadi digambarkan Malaysia berkira-kira juga, bukan semua peacekeeping kita terlibat, itu yang Dr. Asri sebutkan. Jadi dalam konteks PKO yang melibatkan Malaysia ini, bagaimana kita boleh memahami? Dan saya juga ingin bertanya tentang pemilihan julat 1960 hingga 2010. Adakah kerana bererti sehingga 2010 kita sudah ataupun itu limitasi kajian Dr. Asri sendiri? Saya rasa itu soalan kedua saya. Baik. Saya bagus soalan Tuan Syed ni ya. Dia soalan simple je, tapi tak semudah itu nak dijawab. Tapi kita cubalah sebab Tuan Syed kata kita nak memahamkan, membantu layman faham apa itu PKO, apa fungsi sebenar. Kan? Yeah. Okey. Jadi menjawab soalan pertama Tuan Syed tadi, pertama sekali saya cuba bawa perhatian semua audiens kepada objektif utama penubuhan PBB itu United Nations kan. Objektif utama dia ialah untuk prevent another world war. Maksudnya itu saja objektif utama dia, untuk mengelak daripada berlakunya satu lagi perang dunia atau khususnya perang dunia ketiga lah. Itu satu. Yang kedua, objektif dia yang kedua utama ialah mengekalkan keamanan. Ini kira untuk layman punya level kita bercakap tu. Jadi untuk mengekalkan untuk mencapai dua objektif utama ni, mengelak perang dunia ketiga dan mengekalkan keamanan. So instrumen utama dia ialah misi pengaman PBB. Itu instrumen utama dia. Itu dahulu. Itu jelas lah. Jadi kalau kita bercakap dengan orang ramai pun kita tahu inilah dia instrumen utama dia. PKO ni ataupun United Nations Peacekeeping Operations dihantar untuk mengelakkan sesuatu konflik itu menjadi besar, menjadi berpanjangan, menjadi luar kawalan. Jadi sebab itu PKO kita boleh lihat sebagai preventive measure. The first preventive measure untuk prevent worldwide war. Itu satulah. Kemudian tadi soalan kedua tuan saya tadi lupa tadi. Apa tadi tu? Doktor sebut doktor kata kita memilih-milih juga kan? Maknanya ada peacekeeping yang kita terlibat apa tidak. Jadi sebagai sebuah negara, bagaimana perkiraan itu dibuat? Okey. Ini soalan yang memang simple soalan, tapi jawapan dia perlukan satu buku jawab. Tapi saya cuba ringkaskanlah. Ringkaskan. Okey. Now tadi saya sebut tentang PKO tu. Dalam PBB, organ paling penting, paling utama yang memutuskan tentang di mana dihantar, di mana tidak dihantar, siapa dihantar, negara mana yang dipilih, negara mana yang tidak boleh join, itu ialah United Nations Security Council. Now dalam UNSC, dalam tu ada permanent members dengan non-permanent members. So ini permanent members ni dia orang yang sebenarnya pilih ni. Dia yang pilih. Untuk konflik di Bosnia kita hantar. Untuk konflik di contohnya di Iraq kita tidak hantar. Ini sebenarnya. So dalam tu juga UNSC ni members dia akan tentukan siapa yang boleh join, siapa yang tidak boleh join, siapa yang boleh dijemput, siapa yang tidak boleh dijemput. Yang ini semua ni ada tertulis dalam buku, ada diterangkan oleh Tan Sri Razali dalam buku dia kan. Tan Sri Razali dalam buku The UN Chronicle ada sebut tentang proses-proses ni. Jadi proses inilah antara faktor utama, antara sebab utama mengapa Malaysia join setengah PKO, mengapa Malaysia tidak join setengah PKO. Itu termasuklah lagi pertimbangan-pertimbangan lain lah, seperti cost, seperti kita punya logistik,
Saya pernah bermeramal dengan Kolonel Badrul tu kan. Contoh macam di Somalia, dia daripada port tu nak pergi ke tempat konflik tu jauh. Jadi logistik kita tidak sesuai, kita tidak mencukupi. Itu antara sebab lah. Yang lagi yang tadi saya setuju tuan saya sebut pasal kos. Kos. Itu sebab itu kalau kita lihat peacekeeping Malaysia tidak pernah kita hantar ke Amerika Selatan. Tidak pernah. Peacekeeping Malaysia banyak tertumpu di Afrika dengan Asia dengan sedikit di Europe. Tapi Amerika Selatan kita tak pernah sampai. Pernah ada peacekeeping di Haiti tapi Malaysia tidak join. Antara sebab utamanya ialah macam yang Kolonel Badrul Hisham sebut hari itu masa saya interview dia tu, ialah kos. Di Afrika, setengah negara Afrika ialah logistik. Ketiadaan jalan raya. Itu antara sebab utama lah. Tetapi saya ingin juga menarik perhatian audien kita juga Tuan Syed. Antara sebab utama juga macam saya sebut tadi, saya ingin berbalik kepada UNSC tu. Okay. UNSC. Sini kita panggil power play operations kan. Jadi di sana yang tentukan contoh di Malaysia pun hanya rasanya negara Islam yang negara majoriti beragama Islam yang dibenarkan join. Turki dengan Malaysia saja. Negara lain dia tidak dibenarkan menyertai. Jadi sebab itu saya kata ini antara yang kalau kita lihat secara makro lah. Kalau kita lihat mikro kita nampak kos, kita nampak logistik. Yes, kalau kita tengok makro dan kita akan perasan itu power play operations tu. Senang cakap, saya bagi satu contoh lah. Sebelum Tun Abdul Razak melawat Beijing dulu tahun 74, kita harus ingat 2 tahun sebelum itu Nixon yang datang dulu melawat Beijing. Jadi seolah-olah Amerika sudah buka pintu dan barulah Malaysia datang melawat. Jadi itulah power play operations yang kita panggil systemic operations tu kan. Back to you Dr. Syed. Saya sebelum saya melanjutkan soalan ini, saya lihat ada 2 audience kita tadi angkat tangan. Rohana Mat CB angkat tangan tapi dia dah turun tangan. Saya tak tahu, takut dia lenguh lama sangat mengangkat tangan tadi. Dan Encik Abdul Majid bin Busu juga angkat tangan. Datuk Syaz juga angkat tangan. Jadi saya bagi ruang dulu kepada Encik Abdul Majid. Encik Abdul Majid mengangkat tangan. Encik Abdul Majid, boleh unmute yourself? Encik Abdul Majid. Datuk Syaz juga. Tolong tanya soalan sikit dan sementara menunggu Cik Abdul Majid, maybe I'll ask my question. Silakan Datuk. Boleh. So I'll lower my hand. I really like your book because I am a neoclassical realist myself. So you punya premise tu dah daripada beginning you had me at the neoclassical realism, Dr. Asri. So coming from a neoclassical realist lens, we know where we position ourselves and everything, and that for me you are spot on. I'd like to bring you back. Ada one part tu yang Dr. Asri cakap pasal troop contributing countries. And I think he started off the idea, but dia tak kembangkan, mungkin sebab it's not part of his the whole story, ataupun dia takut sikit nak unjurkan. This is about one of the troop contributing countries is Bangladesh. So he did say, I think he said between 1988 and 2004, with 40,000 troops, Bangladesh managed to get something like $766 million US dollars. So could this be a money-making thing? I mean, when we send troops, we get it used to be 1,025. I think dalam buku tu is 1,025 per month per member of personnel. I stand to be corrected, but now I think it's 1,410. Per person, which means you come up to nearly 6,000 ringgit duit Malaysia for pick and file. So why wouldn't we want to send our peacekeeping troops? It's a money-making venture. Can you just
let's just go beyond the scope of the book and talk about Okay, business. okay. Kita ada peacekeeping Yeah. center sekali dengan kita. Sila Dr. Asri. Okay. Very good question, Dr. Shah. Welcome to Neoclassical Realist Plan. Okay, yang ini memang actually itu antara soalan pertama saya dahulu lah masa saya mula-mula buat buku tu. Kenapalah Malaysia ni tak pergi? Kenapalah ini kan? Sebab kan dari segi allowance tu besar. Cuma antara sebab utamanya lah antara masa saya temu ramah Tun Mahathir dahulu kan. Antara kekangan awalnya ialah pertama kita kena dahulukan duit tu, dahulukan kos dahulu. Dia buat baru dia reimburse. Now yang Bangladesh apa semua dan negara-negara lain contoh Ghana, Uruguay, apa semua yang kebanyakan developing countries and third world countries like Pakistan as well. Ini memang the money making industry tu. Pada Bangladesh saya setuju Dr. Shah punya assessment tu. Ini memang dia bukan lagi dia source of income. Pada dia orang source of income. Dia sanggup kalau saya ada temu ramah orang, dia sanggup tentera Tersangkut. jenis yang dapat, tak dapat, tak kisah. Tapi kalau negara macam Uruguay, Ghana, Bangladesh, Pakistan, ini memang salah satu dia punya sumber pendapatan. Sebab dia orang ni, dia walaupun dia perlu logistik, dia tak ada logistik sangat, tapi dia bagi personal. So personal ni dibayar oleh PBB kan. Jadi bila dia balik, duit tu dia belanjakan di Bangladesh, itu sumber ekonomi. Dia jadi sumber ekonomi, salah satu sumber pendapatan negara dia. Dan dia stimulate the domestic consumption. Dia US dollars tu. Mana Dr. Shah dia ada updated info, 1,400 US, 6,000. Kalau pergi taka, tak tahu dah berapa dah kan. So you become instant millionaire. Instant millionaire bukannya ribu-ribu cerita, juta cerita ni. So sama juga Bangladesh, dia sebenarnya ada ramai orang. Tapi logistically dia tidak macam Malaysia lah. Malaysia logistik dia balance. Malaysia logistik personal dia balance. Kalau Uruguay yang Ghana semua ni memang ni satu grup ni memang dia kalau tak dijemput dia push. Dia paksa juga. Kenapa tak ambil kita orang? Kita orang boleh ni. Itulah. So ada sesetengah peacekeeping dia perlukan kuantiti yang besar. Ada sesetengah PKO dia perlukan logistik dengan kepakaran. So kita pun dia bergantunglah kepada negara tu, kita panggil to each its own lah kan. Ada setengah leaders dia nampak ini peluang money making opportunity. Bagi Malaysia masa tu Tun Mahathir tidak, dia ada pertimbangan lain. Dia lebih kepada spot ataupun kedudukan dalam UNSC sebagai non-permanent members. For example sebelum kita punya third membership tu, kita punya second membership 1990, sebelum tu kita ada hantar 19 peacekeeping. So salah satu syarat utama jadi non-permanent membership ni ialah berapa aktif you dalam peacekeeping. Bangladesh apa semua tu dia orang tak peduli tentang UNSC membership tu. Malaysia did and Malaysia does and still. Itulah dia. So Malaysia pertimbangan dia lebih kepada UNSC membership dan lebih kepada international prestige dengan soft power atau dalam bahasa terma yang digunakan oleh Prof Sarana Mutu tu dipanggil middleman powermanship. Middle powermanship. Maksudnya small power but acting like a middle power. Inilah dia. Bila saya ada interview beberapa diplomat kita di PBB lah. Dia kata during that time in the 90s, Malaysia was the face in the United Nations. Maksudnya everyone was looking for Malaysia. Everyone was looking for a Malaysian face. That's why during that time. Ini datang daripada kita punya PKO tu, activism in PKO. But if you are looking for labor, then you look for Bangladesh, Uruguay, Ghana, and these countries wouldn't think twice about supplying troops. Just name the number, and then we'll get you the numbers. Malaysia tidak. Malaysia dia memilih.
So basically itulah, back to you Tuan Syed. Soalan susulan daripada apa yang ditanya oleh Dr. DG tadi. Sementara Datuk DG pun sudah membawa perbincangan ini di luar daripada sekadar kerangka buku. Jadi banyak soalan yang intriguing sebenarnya apabila digambarkan bahawa the way how we look at this is through neoclassical economic framework, dan ini bertepatan juga dengan chapter apabila doktor bercakap tentang theoretical framework of PKO. Yes. Ada 3 option yang diberikan: liberalism, constructivism dan realism. Yes. Apabila digambarkan tadi bahawa this is a money making operation as well to some countries, dan cuma Malaysia digambarkan tadi tidak, saya membayangkan apa role UNSC pula di dalam to curb all this money making operation. Satu, how do they decide? Dan di dalam konteks Malaysia, saya tidak pasti sedalam mana kita boleh bertanyakan, how do you account for all the cost and revenue? Kalau kita bercakap soal ni, di dalam konteks pengalaman Malaysia di dalam julat masa yang doktor rujuk di dalam buku itu sehingga tahun 2010, saya membicarakan tentang pembentangan bajet selama lebih 25 tahun di RTM, dan elemen ini tidak pernah pun muncul di mana-mana disebutkan bahawa apa kosnya dan apa dapatannya, how do we offset, adakah actually we are also in the money making mindset atau tidak. Jadi bagaimana meletakkan persoalan itu di dalam kerangka liberalism, constructivism dan juga realism, Dr. Asri? Okay. Ini kali ni betul-betul Tuan Syed ni, dia tanya saya Dr. Asri tersilap bersetuju ya. Saya Saya rasa berhati-hati tadi, tapi bila Datuk Gigi berani dan saya okey saja. saya dah start menyesal lah. Tidak. Okay. Tapi soalan Baik. very good question lah Tuan Syed, very good question. Now bila kita bercakap tentang theoretical framework, saya suka bila terang kepada pelajar saya kan, memang teori ni memang satu yang complicated actually. Tetapi macam social science theory serupa juga dengan natural science theory. Okay. So we believe kan, nothing happens by coincidence. Likewise, contoh macam kita jerang air tu kan, panaskan air 10 minutes dia akan masak, di berapa degrees air akan panas. So likewise dalam social science theory kita percaya states behavior kan, dia sebenarnya ada juga dipanggil is regulated by forces yang kita panggil ni macam liberalism punya teori, macam realist punya teoris dan juga constructivist teoris. So dalam liberalism ni dia lebih percaya kepada idealism. Ya, contoh ini saya terangkan sikit dahulu sebelum saya jawab Tuan Syed punya soalan. Okay. Dia percaya kepada idealism, the functionality of international organizations kan, dalam regulating international politics lah. Kalau realism dia lebih kepada instinct. What do you do? Kalau you are threatened, what do? You fight or you fly? You fly. Kan? So dia lebih kepada insting manusia. Ini kalau constructivism pula dia lebih kepada perception ataupun feelings. Saya beri contoh, bom nuklear yang dipunyai oleh France contohnya tidak mendatangkan sebarang ancaman kepada Amerika, tetapi bom yang sama kepada Rusia adalah ancaman. So inilah panggil constructivism punya idea, dia lebih kepada your feelings. Ini constructivism. Kalau realism lebih pada instinct, untuk menjelaskan dalam konteks Malaysia punya penyertaan dalam peacekeeping. Jadi saya cuba guna pakai liberalism. Saya tengok dia tak boleh explain juga. Contohnya macam PBB panggil Malaysia jemput, tapi ada juga PBB yang Malaysia tolak. Salah satu sebab Malaysia tolak tu ialah kerana tidak recommended by peacekeeping, kita punya peacekeeping headquarters lah. Okay. Joint Force Headquarters. Dia tak recommend. So Malaysia tolak juga. Dari segi feelings pula, sedangkan negara tu mungkin dekat dengan Malaysia dari segi history ke apa ke, tapi Malaysia tak pergi juga. So akhirnya yang the one that makes sense ialah realism, and specifically neoclassical realism. Sebab dia fikir
kita punya insting. Masa tu kita allow me to be blunt kan. Tapi during those times memang masa tu Prime Minister was very strong, very dominant. So dia pun ada dia punya insting. So insting dia, yang ni tak nak pergi, yang ni nak pergi, yang ni kita pergi. Jadi contoh macam, saya beri satu contoh lah. Macam Bosnia. Kita tak ada sejarah pun dengan Bosnia. Tetapi why during those time, 1994, 1999 tu kan, 95, kenapa Malaysia was so persistent on Bosnian cause kan, sampaikan Malaysia punya pejabat di permanent office di PBB itu jadi Bosnia punya pejabat. So sampaikan ada juga Tan Sri Razali itu sebut Malaysia bayar pun demonstrators di PBB itu naikkan bawa Bosnia punya ni kan. Jadi dia lebih kepada insting lah, insting kan. Jadi kemudian bila kita tengok, bila saya nak untuk temu ramah Tun Mahathir, dia kata bila dia rasa dia percaya Malaysia harus pergi, Malaysia pergilah. Macam tu. Kalau dia rasa tak percaya Malaysia pergi, dia tak nak pergi. Tapi having mentioned this, saya juga mau draw your people's attention kepada satu buku yang ditulis oleh Johan Sarawan Lemutul yang Malaysia's Foreign Policy in 50 Years tu kan. Dia disebut tentang masa tu Prime Minister Tun Mahathir punya dipanggil concentric of interest. Masa tu Tun Mahathir dia rearrange Malaysia punya priorities. Kalau dulu tu time Tunku dia pada pro-west. Tunku Abdul Rahman dia pro-west, pro-barat lah. Time Tun Razak dia neutrality. Time Tun Mahathir dia lebih kepada Asian neighbours, concentric. So lebih kepada negara-negara membangun, negara-negara tu. Sebab tu kita tengok Malaysia punya peacekeeping time Tun Mahathir dia lebih banyak ke Afrika dengan Asia. So dia berbalik, kita kaitkan dengan theoretical framework tadi dan kita nampak itu insting di sana plays a very very dominant role dalam Malaysia punya peacekeeping operations. So kalau yang Datuk Shah sebut tadi neoclassical, dia ada independent variable, dia ada dependent variable, ada satu lagi dipanggil intervening variable. Intervening ni lah elite-nya perception. Yang independent variable ni yang power play operations tu ataupun international security operations. Yang dependent kita punya peacekeeping operations. So that is why kalau merujuk kepada time frame tadi, Tuan Syed sebut time frame 1960 sehingga 2010, Malaysia punya the latest kalau kita rasa I stand to be corrected, likewise Dr. Shah kan, Malaysia punya yang terbaru hantar 2000, saya ingat benar tu, saya ingat 2009 ke 2010. Selepas itu kita cuma renewal saja. Selepas sehingga hari ini renewal saja, renew. Tak ada yang baru selepas 2010. So tu saya stopkan dekat 2010. Maksudnya I try to be as recent as possible. Yes, itulah dah. Back to you, Tuan Syed. Ada banyak soalan susulan daripada jawapan itu, tapi saya berganjak dulu kepada Encik Abdul Majid yang angkat tangan dari tadi. Lenguh nanti Encik Abdul Majid lama angkat tangan. Sila. Encik Abdul Majid masih ada di situ. Juga puan tadi ada Rohana Muhammad CB juga angkat tangan. Mungkin admin boleh turunkan tangan Encik Abdul Majid kot. Saya rasa boleh. Lenguh dia nanti tu. Kan lama nak angkat tangan. Yep. Sekejap Tuan Syed, saya nak ambil air sekejap boleh? Boleh, silakan. Siap. Okey. Kita sedang membuat book review bersama Dr. Asri Saleh, penulis buku Malaysia's UNPKO, United Nations Peacekeeping Operation 1960 to 2010. Dalam kalangan yang hadir ini juga teman-teman yang bukan hakikinya IDFR ada komen yang menyatakan bahawa satu insight baru yang menarik dan baik. Buku ini diterbitkan oleh Springer. Kalau tuan-tuan ingin membelinya sebagai e-book secara dalam talian boleh. Cumanya saya cuba dapatkan hard copy-nya. Kini disiplin penerbit dunia banyak yang melakukan print on demand. Jadi kalau tuan-tuan ingin mendapatkan naskah bercetak print on demand, dia akan mengambil masa sehingga 4 minggu baru boleh dikeluarkan. Kalau ingin dibeli e-booknya itu boleh cepat. Mana-mana perpustakaan yang ingin membeli boleh mendapatkannya segera sebagai e-book di pautan Springer.
walau macam mana pun saya sudah cuba nak mengganti balik buku Dr. Asri tu. Dah 4 minggu, lambat lagi ya. Oh dapat. Encik Abdul Majid ada ke? Encik Abdul Majid? Silakan. Saya. Okey. Dr. Asri ya, masih lagi saya nak pegang, kita masih ada banyak masa dengan Dr. Asri. Bila kita bercakap soal theoretical framework ini, tadi digambarkan bahawa sebagai contoh, saya cuba untuk memahami dalam konteks pengalaman kajian doktor ya. Masih cuba memegang konteks buku ini sehingga 2010. Tadi digambarkan penglibatan kita di Bosnia itu banyak yang sifat instinktif, yang menggambarkan sikap elit politik pada ketika itu. Dan saya masih ingat dalam konteks Bosnia ni we spend a lot sehingga kan kita ada sebuah konsert di Stadium Merdeka seingat saya, dan saya boleh membayangkan jumlah kosnya. Dengan pendekatan yang sebegitu kini selepas beberapa tahun ya yang lama, dengan theoretical framework yang dibawakan di dalam buku Dr. Asri itu, adakah penglibatan UNPKO Malaysia di Bosnia itu kini kelihatannya economically justified? Okey. Terima kasih soalannya. Dia memang dari segi ekonomi actually dia ikut tahun ada setengah tahun tu Malaysia yang surplus. Ada setengah tahun tu Bosnia yang surplus. Bosnia saya ingat kalau tidak silap saya lah, kita banyak import furniture rasanya daripada Bosnia. Tapi dari segi economically masa tu sebenarnya masa hantar tidak economic reason bukan kita punya pertimbangan utama. Likewise sama juga dengan di Afrika kan, di Afrika pun sama, especially among G77 countries dengan South countries. Malaysia ni G70 ni actually the largest group NGO, the largest group di United Nations. So kebanyakan misi pengamanan Malaysia ni dihantar ke negara G70 ni. So pada masa tu bila Tun Mahathir pun ada sebut, dia lebih kepada investment. Lebih kepada investment. Macam kita education lah, kita melabur dalam pendidikan, you takkan dapat hasilnya immediate kan, maybe 20 years, 30 years. So sebenarnya antara salah satu sebab ini saya pendapat peribadi ya. Antara salah satu sebab kenapa nama Malaysia ni gah di negara dunia ketiga, negara membangun, dan salah satu sebab kenapa ramai pelajar asing datang ke Malaysia ni ialah kerana PKO tu, peacekeeping. Kemudian daripada peacekeeping itu jugalah kita mula membuka peluang-peluang ekonomi. Walaupun ekonomi itu macam Tuan Mahathir sebut, kalau ada adalah, kalau tiada tak apa. Lagi satu, jadi macam juga di Bosnia, ini bila Tuan Syed sebut Bosnia, inilah saya cuba saya nak highlightkan satu perbandingan. Ketika konflik di Bosnia, pada masa saya rasa sebelum tu pun ada konflik di Cambodia. Cuba kita bandingkan respon rakyat Malaysia dengan konflik di Cambodia. Masa tu kita Malaysia pun ada hantar juga peacekeeping di sana. Dengan respon rakyat Malaysia kepada krisis ataupun konflik di Bosnia sangat berbeza. Sangat berbeza. That is why semua ni bila saya buat assessment apa semua, saya rasa lebih kepada Prime Minister punya role. So kalau Prime Minister tu sendiri beri perhatian lebih kepada sana, rakyat pun ikut. Rakyat pun ikut sama, media pun akan ikut sama. So that's why dalam tu saya kata tadi asalnya elite punya perception tu memang sangat memainkan peranan yang sangat penting. Lagi satu Tuan Syed, dari ini peacekeeping operations joint headquarters, dia orang yang lebih tahu lah, sebab dia orang yang advise saya hari itu kan. Contohnya Malaysia dapat belajar bawa kenderaan tentera, kenderaan keselamatan ni yang left hand drive. Jadi itu salah satu sebab juga dulu kita ada satu APC ya, Armored Personal Carrier. Di Bosnia kita guna yang wheel type tu, tayar tu. Condor dipanggil. Tapi di Bosnia kita ada yang rantai punya tu. Rantai APC, Armored Personal Carrier. APC. So APC itu menjadi Malaysia punya tambahan aset lah secara tidak langsung.
So actually ini pun salah satu sebab juga kenapa Malaysia ada join sesetengah PKO, ada join tidak join sesetengah PKO. Okay. So that's it. Back to you, Tuan Syed. Doktor, saya masih mempersilakan kalau ada yang ingin membuat celahan, nak berkongsi, silakan boleh sama ada tekan butang raise hand ataupun unmute yourself by pushing down the space bar juga boleh. Saya teruskan lagi bersama Dr. Asri. Doktor, dalam bila bercakap tentang ini tadi ya, soal elite decision sama ada instinktif ataupun realistik atau tidak. Saya ingat ada chapter, ada bahagian dalam buku doktor itu yang membicarakan tentang power balance ya, dan di dalam chapter itu membahagikan kepada dua bentuk power balance, iaitu yang satu disebut sebagai systemic external pressure, dan elemen tadi yang digambarkan soal sokongan rakyat tu saya rasa saya nak letakkan itu di dalam domestic determinant pressure. Jadi kita ada elemen eksternal dan ada elemen domestik. Jadi bagaimana kedua-dua elemen ini doktor lihat, bacaan doktor hasil daripada kajian daripada tahun 60 sehingga 2010 itu, dan apakah external dan the most dominant external and the most dominant domestic pressure yang ada di dalam menentukan keputusan penglibatan Malaysia di PKO tu. Okey. Yang pertama ialah kita panggil kalau dulu masa perang dingin kita panggil bipolar world. Kan? Sekarang ini hanya ada satu supreme hegemonic power, kita panggil unipolar. Unipolar. Satu major power kan, hegemon power versus the rest. Sebelum tu sebelum perang dunia pertama kita panggil multipolar world. So the operation kita panggil ni balance of power, the operating balance of power, the prevailing, the current one, balance of power. Inilah dia sebenarnya the most important, the most salient external determinant. Okay. So ketika perang dingin ada unipolar sana, bipolar world. Sana kita ada Soviet Union, kita ada American US punya bloc. And so that's why pertimbangan Malaysia masa tu nak ikut ke tidak ditentukan oleh power rivalry between Soviet bloc dengan US bloc. Sebab tu kalau kita perasan most yang peacekeeping operations yang Malaysia pergi time perang dingin lebih kepada yang direstui oleh US punya bloc. Yes, that is a fact. Kan? Kemudian selepas begitu juga sehingga hari ini pun actually we have to acknowledge the fact kan, Malaysia is a close ally, one of the close allies of the US up until today. Kan? Yes, that is why dia influence kita punya elites punya decision when it comes to PKO. So now dalam domestic level pula bila kita kaji, eventually we know Prime Minister is the most powerful man in Malaysia. He decides whatever Wisma Putra has to say, whatever Ministry of Defence has to say, eventually the supreme decision maker is the Prime Minister. So kalaulah ada setengah, saya interview dulu kan, join headquarters, so dia orang tidak setuju pergi Malaysia hantar peacekeeping kerana faktor cost, logistik and macam-macam lah. Tapi actually Prime Minister dia decide otherwise. Dia kata kita akan pergi, you cari duit. Lepas tu ada setengah masa tu ada juga setengah advisor dia jelaskan tentang mungkin kekangan parlimen. So Prime Minister kata untuk hantar misi pengawal Malaysia tidak perlu buat tidak perlu dapat kebenaran parlimen. So dia bypass semua, dia pergi saja. So Kementerian Pertahanan pun akan bagi white paper kalau tidak salah saya, white paper. Ada setengah white paper tu Prime Minister akan terima, setengah dia tak akan terima. So untuk ringkaskan jawapan dia, the most dominant external factor is the operating balance of power. The operating balance of power yang
unipolar ke, bipolar ke, multipolar ke, so which one? So yang the most untuk domestic, the prime minister, the elite punya perception lah. Now dalam kita sebut 1960 hingga 2010 dan sehinggalah sekarang, kita keluar sikit daripada PKO Tuan Syed. Sangat soalan yang sangat menarik. Saya teringat sentiasa, Dr. Syaz pun dia mesti ingat ni, nama ni dia panggil Thucydides. Thucydides ni dia penulis buku sejarah Peloponnesian War, perang antara Athens dengan Sparta. Okay. Thucydides ni dia sebut, dia ada salah satu dia quotes yang popular, dia sebut, major powers do what they want. Small powers do what they have to. So Malaysia small powers. So kita ambil Malaysia, letak Malaysia. Malaysia ni kategori mana? Major powers ke small powers? So Malaysia kategori small powers. So Malaysia buat what they have to survive. Kalau US dia kategori major powers. So dia buat whatever it wants to. So US buat apa dia mau, Rusia buat apa dia mau, China buat apa dia mau. Tapi Malaysia in the context of peacekeeping dan dia punya international activism is restricted dan dia buat what it needs to. What it needs to do to survive. So that's why itu actually sets our perimeters, international perimeters. Dia punya international perimeters. Terus dia punya quotation tadi tu, inilah dia classical realism punya the most important quote. Itu realism dia, sebab dia pada dia instinct, kita punya instinct. So kita punya instinct, you are small powers, so you act like one. You are a major power, if you consider yourself a major power, then you act like one. So that's why inilah determines kita punya peacekeeping punya involvement and non-involvement. And likewise kita punya international activism. Tapi sesetengah pihak percaya Malaysia ni dia small power but acting like a middle power. Contohnya dia punya activism di United Nations lah. Kita punya activism, kita jadi ahli tidak tetap, bukan tetap UNSC selesai 4 kali ya. 4 kali. Ini dan kemudian dulu pun masa Prime Minister Mahathir tu dia memang sangat aktif di PBB dan juga di international stage. So depending on which perspective you are looking at things, so that also will affect the way you understand things. Yes. Okay, back to you, Tuan Syed. Since you, Dr. Asri, since you were able to be blunt before, so now based on what you have responded, what do you make of our latest foreign affairs policy, considering there is AUKUS and now US and China is contending, spreadly for an instance. Ini belum kira batu putih lagi kan, batu putih itu mungkin tapi kita kira spreadly dulu. So kita bercakap soal framework tadi, and now we have AUKUS. Tadi dikabarkan bahawa 2010 onwards kita hanya renew, kan? Jadi tidak menggambarkan premier, our prime minister's how should I say, sentiment, kalau istilah itu betul dalam konteks diplomasi ya. Kita tidak ada signal itu lagi. I think after Tun Mahathir, if I may say this, saya tidak nampak ada lagi gagasan foreign affairs yang kuat. Mungkin kerana faktor politik semasa juga yang tidak membenarkan, tidak ada 2/3 majority menyebabkan kita mula terhalang. Tetapi sekurang-kurangnya misalnya di dalam konteks AUKUS, saya ternanti-nantikan apa signalnya daripada Kementerian Luar berbanding Kementerian Pertahanan. What do you make of this? How do you understand our current predicament? AUKUS, Malaysia, China contending for number 1 post. Very good question. Very, very good question. I like your question, Tuan Syed. Ini memang dia orang pengalaman kan, dia pandai betul dia. Okay, tapi actually untuk pengetahuan audience semua, saya 2012 saya ada publish satu buku juga, Malaysia's Territorial Disputes. Itu dipublish oleh UiTM lah. UiTM publisher 2012. Buku tentang wilayah-wilayah Malaysia yang dipertikaikan, termasuklah Spratly tadi. Now,
sebelum saya masuk kepada Spratly, saya would like to remind you to quotes by Thucydides once again. So macam Malaysia punya respon, what should Malaysia do, what will Malaysia do, how is Malaysia going about tackling ataupun managing Spratly's dispute. Ini actually kita lebih ke kita nak faham Malaysia nak buat apa, apa tu Malaysia buat, kita berbalik kepada Thucydides punya quotation tadi. Thucydides punya quotes. Dia kata major powers do what they want to do. Small ones they do what they have to do. So Malaysia dalam konteks ni macam saya sebut tadi, Malaysia kategori mana? Major powers, small powers. You know, you have to know where you stand on first. So Malaysia as a small power has to act, has to do what it needs to do. It must survive dan dia mesti tidak boleh terlampau cenderung ke sana, dia tidak boleh juga terlampau favor ke sini sebab dia small power. So you have to act like one. Macam ni lah dia, you have to survive, you must survive. So dalam konteks Spratly, dalam AUHU apa dan lain-lain tu, Malaysia memang sentiasa dia kena ambil middle ground. Middle ground ni, yang ground, this neutrality middle ground has been set by Tun Razak. Tun Razak. Sebab dulu masa Tunku Abdul Rahman kita lebih kepada pro-West. So everything goes to the West. Everything the West did, we would support. Tapi dalam masa Tun Razak dan kemudiannya Tun Hussein On, dia dah set ini background Malaysia neutral country. Sebab kita tahu kita small country. Sebab tu kita main peranan penting dalam NAM, non-aligned movement country kan, sehingga sekarang lah. So we try to maintain this position until today. We try not to appear too much siding on one side, too much favoring on the other side. So that's why. So Malaysia memang dia sekarang ini kita punya foreign minister dia orang memang kekalkan dengan ini. Saya ingat ini pun salah satu juga kita harus beri kredit juga kepada Wisma Putra. Dia orang yang berikan input. So saya rasa input orang memang sangat up to date, sangat informatif dan memang lengkap. So that is why saya percaya kita punya position hari ini is the best. Looking at the current situation lah. Now going into Spratly ini dalam Thucydides pun dia ada sebut. Ataupun dalam realism kita ada sebut ada two schools, satu offensive realism, satu dipanggil defensive realism. Alright, now the basic key concept dalam realism ialah survival. Now pada US, offense is the best defense. China on the other hand, pada dia defense is the best offense. Either way, both sides have to expand. Belaga. Dia satu dia kata macam tu slide tulis tu kan Peloponnesian War tu. Dia kata the war between Athens and Sparta is inevitable. Unavoidable. Sebab Athens just getting worried of Sparta's expansion. So dia kata sebelum Sparta expand menjadi lebih besar, lebih berkuasa, so they have to take preventive measure by attacking Sparta. Ini kita tengok cerita The Troy tu, filem The Troy. So likewise, masanya Athens ni kita nampak dia practice kita panggil offensive realism. Sparta on the other hand, dia takes on defensive realism. Now, America represents Athens. China represents Sparta. So pada China, cara kaedah paling bagus untuk dia survive ialah dia expand kuasa, expand tanah, sebab tu dia claim the entire Spratly. Okay, US pula on the other hand, we have to kita consider this. US after 20 years suddenly dia keluar daripada Afghan. Why? There is no other rational explanation other than the US wanting to concentrate its focus and attention to
brewing crisis conflict in the Far East. Yeah. So ini salah satu dia lah. So now US mau kekang perkembangan kuasa China. Kan? How do we? So they have to be offensive. Sebab dia risau. Now likewise, kalau China pula, dia kalau dia kekal kecil, dia risau, dia akan kepentingan dia akan terjejas, territorial integrity dia akan terjejas. Now, let me draw your attention to one factor. Kalau you baca tulisan daripada narrative daripada China, dia kata all this while, its major enemies, its nemesis always came from the sea. Jepun, semualah. Jepun. Kita tengok Jepun invade China berapa kali, dia datang pergi Korea. So that's why dia kalau dia punya pertahanan dari segi daratan, dia dah settle lah. Dari utara pun dia dah settle, daratan dia dah settle, ada buffer countries, buffer zone semua dah ada. Cuma satu saja pintu pagar dia belum pasang lagi. Iaitu sebelah laut. Laut. That's why dia kata the only way untuk prevent dia punya enemies from the sea coming again, itulah dia control the entire South China Sea as if China is building invisible wall sebelah laut. Satulah dia kata. So dia takes on this defensive realism approach. In order to survive, it must defend. In order to defend, it must expand. Yeah. Likewise, the US, it's growing weary of Chinese punya influence powers, so it has to attack. And in order to attack, it must expand. So expansion versus expansion, so conflict is inevitable. Yeah. Saya teringat ada artikel yang mengatakan Malaysia is being bullied by China on a daily basis. Tak apa, itu mungkin satu tajuk 1 jam lagi lah bersama dengan Dr. Asri nanti. Kerana input dan juga bacaan saya sangat dibatasi oleh medium. Kita baca Inggeris kan. Jadi saya membayangkan kandungannya sangat western centric. Doktor sebut tadi kalau membaca naratif China, saya setakat boleh membaca terjemahan yang tidak puas. Saya tak tahulah, nanti saya nak PM tepi lah dengan Dr. Asri. Doktor baca dekat mana naratif China ni kan, siapa yang tulis. I really want, I enjoy listening, tapi itulah bila kita baca translation tu sebenarnya tak puas kan. Naratif daripada China ni kalau dalam bahasa dia, siapa yang terjemah, yang mana yang doktor baca. Sudah pukul 11 pagi tuan-tuan, masanya untuk saya membuka seluas-luasnya. Dr. Khasiah lama sangat angkat tangan tu, lenguh dia. Dr. Khasiah, Chief Librarian Universiti Malaya. Dr. Khasiah, silakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih moderator. Thank you. Tadi saya tertarik dengan Dr. Asri punya definition of neoclassical realism, which helps to identify the systemic and domestic imperatives. But actually, when we are involved with the, Malaysia involved with the PKO in usually in Africa and in Europe, actually ada kesan ke terhadap hubungan ini dengan dari segi ekonomi, misalnya jualan barang-barangan ekspor? Saya mohon pencerahan lah. Thank you. Okay. Memang kesan dia mula-mula tu kecil lah. Tapi dia macam saya sebut tadi, ini sebenarnya macam Tuan Mahathir sebut, dia kira sebagai investment. So that's why actually kalau salah satu sebab kenapa pelajar international international students di UAE itu contohlah 95 countries, majority daripada Afrika. Kemudian saya cuba relate dengan kita punya peacekeeping, memang almost 90 lebih pada 90% dari di Afrika. So inilah dia. Kemudian peacekeeping Malaysia ni juga membawa kepada kerjasama ekonomi. Ada dua yang saya sebut tadi, G70, kemudian dengan South countries. Dan kalau kita ingat dulu dulu kita ada Langkawi Dialogue yang untuk South countries ni. So most of the attendants datang daripada former host countries yang Malaysia hantar peacekeeping operations ni. So contoh Somalia, Namibia, banyaklah negara-negara Afrika lain ni kan. Somalia ni antara yang aktif lah. So inilah antara kesan, bukan impak jangka panjang ekonomi hasil daripada peacekeeping Malaysia tadi. Actually hubungan ekonomi Malaysia dengan Bosnia tidak menguntung banyak mana pun. Sebenarnya tak menguntungkan pun, tak menguntungkan. Tetapi masa tu kita melihat kepada
ada banyak beberapa faktor lain lah, antaranya dari segi logistik. Dan ini salah satu pengalaman Malaysia, dia first time dia operate di negara yang ada 4 musim ni. 4 musim. So itu satu kelebihan kepada tentera kita. Kita punya tentera ada pengalaman bertugas di negara yang 4 musim, salji apa semualah. So berbalik kepada soalan Dr. Kasia tadi, yes, impak ekonomi dia actually kecil tapi dia berpanjangan daripada tahun 1960 sampai sekarang. In fact negara-negara Afrika, kalau yang you jumpa lah di masa saya belajar UIA dulu, boleh tertanya daripada mana tahu Malaysia ni? Dia kata daripada misi pengaman Malaysia tu. So these students bila dia habis belajar di Malaysia, dia balik ke negara asal dia, dia jadi maksudnya jadi ahli politician yang besar, jadi menteri ke, jadi pemimpin ada. Jadi diorang ni balik kepada Malaysia. Saya beri contoh lah. Contoh yang Bosnia, saya pergi 2 kali. Saya pergi Bosnia aja, ada yang dah jadi pengurus bank, ada dah jadi ahli politik, ahli apa semua. Diorang ni yang sentiasa cari Malaysia. Sentiasa cari, ada peluang ekonomi, dia cari Malaysia. Ada peluang belajar, dia cari Malaysia. Macam tu. Inilah dia kita panggil investment. Ini kita terima kasih juga kepada pemimpin-pemimpin kita dahulu yang ada long apa orang kata ni, long vision ni kan, yang mungkin tak tercapai lah. Kita terfikir oleh kita ni. Dia fikir macam tu jauh. Sehingga hari inilah Afrika memang di Afrika, Malaysia ni nama dia harum lah. Dari Europe, dari segi Southeast Europe, Albania, Kosovo, Bosnia, ini memang Malaysia terkenal. Inilah impaknya tu, investment. Ekonomi memang sikit tapi berpanjangan, tapi yang lebih ialah daripada education. Yes. Kalau Dr. Asri ingat since dia menyebut banyak alma mater kami sama UIA, batch saya UIA kini adalah COIDB dan juga batch saya UIA juga kini adalah ketua hakim di negara Malta. Itu impak jangka panjang. Tetapi itulah perlu ada satu algoritma untuk mengira, to quantify the economic benefit. Kalau kita ingin bermain dengan elemen theoretical framework, economic framework itu tadi. Masih ruang untuk tuan-tuan boleh bertanya, memberikan pandangan balas. Silakan. Sementara tunggu soalan tu, saya share sedikit lah kan. Sementara tunggu soalan tu, memang dulu masa Tun Mahathir pun saya interview Tun Mahathir, saya interview Tan Sri Setim, saya interview Hamid Albar. Saya juga ada interview Hanifah Haman, Dato' Sri Hanifah Haman. So memang ekonomi was not and has never been our primary objective lah. And has never been. Tapi we are looking at bigger things. Bigger things kan. Itulah dia. University membership, kemudian kita jadi international prestige dan kita punya soft power. Kan di Wisma Putra diorang tahulah banyak cerita-cerita dalaman di sana kan. Diorang tahu tu. Yang tak semua dikongsikan untuk awam seperti saya ya. So saya kena mencongkil-congkil nak cuba faham. Saya ada soalan susulan lagi tapi saya beri ruang kepada audien kita ya, Datuk. Silakan Datuk. Silakan. Datuk Syah. Datuk kena unmute Datuk. Datuk perlu unmute. Datuk perlu unmute. Setengah jam dia bercakap. Okay, sila Datuk. Sorry, I'm going to have to go back to dollars and cents. Okay. Tadi kan kita bercakap pasal the amount of money that you can get daripada peacekeeping operation daripada UN ya. Now kita cakap pasal something yang Dr. Asri sentuh dalam buku tu mengenai the power of the P5. And tadi pun ada Dr. Asri cakap pasal semua peacekeeping operations berbalik kepada UN Security Council. And yang ni pun dia sentuh sikit-sikit tapi dia macam malu-malu nak lebih-lebihkan. And I want to go back to the the military industrial complex. Yes. Okay. Yes. Right now it's about nearly $2 trillion kan that is being spent on military equipment worldwide. That's massive money. So with the power of the P5, and most of them actually have a military industrial complex, adakah ini bermakna they are more vested, they are more interested
in keeping conflicts going rather than actually finding peace in terms of the world view. Thank you. Very unfortunately, Dr. Shaz, I have to agree with you. I have to agree with you. And very unfortunate, I have to agree with you. Very, very unfortunate. But that's a fact of life. So yang di P5 actually tadi Dr. Shaz sebut through to 2 hingga 2 trilion kan worth of military punya industries ni. Unfortunately as well, the P5 are the 5 largest weapon suppliers of the world. Unfortunately. So if the war, kalau konflik di setengah negara tu profits any one of these 5, then they will go for it. If the peace profits any one of these 5, and then they will go for peace. So peace and war has other monetary terms, ada the monetary side of it. Peace ada monetary side of it. Conflict also has the monetary side of it. So peacekeeping ni kalau menguntungkan any one of these P5, and then orang akan hantar peacekeeping. Kalau dia tak menguntungkan, dia tak hantar tu, dia biar. So itu memang that's a fact of life. You look at the voting pattern tu, then you nampak. Among the P5 as well, among the P5 ada satu kita panggil konsep dia panggil pocket veto. Pocket veto. So bila dikatalah orang buat ruling, so should we send peacekeeping operations to Bosnia? So yang 4 setuju, yang kelima dia akan veto. Contohlah kalau Rusia tak setuju, dia veto semua. So, tapi diorang mengelakkan masalah dalam mesyuarat ni, so dia panggil ada satu pocket veto. Pocket veto ni di luar mesyuarat, diorang dah bagi tahu awal. Kan pocket veto. Kalau you vote in favor, I will respond like this. If you support, then I will do this. If you do not support, then I will do this. Ini kita panggil veiled threat, ancaman yang terselindung lah kan. Panggil itu pocket veto. So pocket veto ni yang banyak diguna pakai dalam voting masa UNSC tu. Sebab tu peacekeeping ni diorang dah set awal-awal lah. Diorang kita panggil macam ni bluntnya, everything has been arranged. That's a fact of life kan. Everything has been arranged. So kalau peacekeeping hantar Bosnia memang dah di set. Kalau peacekeeping tak hantar ke Iraq memang dah set. Actually kalau by right, sekarang ada konflik di ada setengah country kan, contoh macam di Rohingya. Some of these P5 dia tak setuju hantar di sana sebab diorang punya panggil interest diorang kan. Tetapi ada juga kadang-kadang masa dia, contoh di Bosnia, Rusia dia tak berapa sokong sangat peacekeeping hantar ke sana sebab dia nak protect the interest of Serbia. Serbia dia punya one of its allies lah. Tapi US menggunakan pengaruh kuasa dia, akhirnya dia dapat juga push for peacekeeping. UNPROFOR dipanggil lah. Selepas tu disambung dengan IDFR oleh NATO, kemudian SDFR, I4 dulu ke S4 dulu, saya lupa dah. Itu yang by NATO lah. Eventually Rusia masa tu dia dah gave in lah sebab masa tu dia dah Rusia ataupun Russia is not what it was once before kan. So Dr. Shaz, unfortunately like I said, I have to agree with you. Soalan soalan Datuk Dr. Shaz itu mengingatkan saya kepada 2 movie. Satu War Dogs, Jonah Hill. The best quote dia dalam movie itu adalah all the money is made in between the lines. Dan satu lagi movie American Made, Tom Cruise. Jadi somebody is making money somewhere. Ada 2 movie lagi. Ada 2 movie lagi Tuan Syed. Ya, sila. Movie apa lagi kita kena tonton? American Gangster. Denzel Washington. Ada satu lagi Nicolas Cage. Lord of War, betul. Dia yang supply tu. Bila dia kena tangkap oleh apa nama tu, yang tangkap Interpol tangkap dia. Kan? Sama dia let him go sebab dia bilang dia kata dia supply both sides. Betul. Supply both sides. So dia katalah ini contoh negara supply kepada puak ni.
Yeah. Tapi dia tidak boleh dilihat supply ke kumpulan B. So what do? They use proxy. Yeah. Itu dalam movie itu Lord of War lah. Dia supply Banyak. bot. Cuba bayangkan dua-dua perang, dua-dua guna senjata yang sama. So where in the hell these weapons come from? Doktor, itu buku doktor berikutnya sebab saya nak tahu Taliban ni dia beli senjata daripada siapa ni. Itu buku itu boleh buat ala-ala novel sikit. Saya jadi orang yang pertama beratur untuk dapat tanda tangan doktor tu. Datuk sila. Datuk. Datuk. Terus saja Datuk. Datuk sekali lagi kena unmute Datuk. Thank you. Just to sambung balik pasal cerita yang Tuan Syed bangkitkan. Teringat Dr. Asri pun dia banyak bercerita pasal macam mana Malaysian peacekeepers are unique because kita banyak go down to the ground, kita tolong orang, kita share our food, kan? So that makes us unique, and I assume this is because of the training that they receive at the Malaysian Peacekeeping Centre lah kan? Yeah. But other countries, they don't do they not do this daripada Dr. Asri punya research? Kenapa negara lain macam malu-malu kucing je? Dia okey. Dia ada grup daripada Malaysian Peacekeeping Centre kan? Ya, ada. Alright. Okay. Actually ada yang saya daripada based on my interviews di Bosnia juga saya pernah interview tu di Puan Munira nama dia. Puan Munira ni dia cook husband dia dulu cook kepada Malbat lah. So serupa juga saya interview kawan Somalia. Okay, di dalam saya ingat dalam salah satu modul latihan Malaysian Peacekeeping Centre ni ada satu panggil apa tu modul lupa saya, civic, dia civil military engagement, lebih kurang macam itulah, civil military. Now bila kita pergi Bosnia, ni contoh lah, saya pergi sana 2 kali, cantik lah, beautiful country kan. Dia kata di Malaysia punya peacekeeping ni dia beza dengan peacekeeper yang lain sebab peacekeeper yang lain dia orang follow textbook punya prosedur. Malaysia ni dia banyak tambah on a good positive side lah. Contoh dia buat kelas mengaji Quran, dia buat kelas mengajar bahasa Inggeris, dia ada dia repair rumah masyarakat, dia repair kereta, dia hantar kawan tu pergi pasar. Dia banyak benda-benda yang community punya ni yang macam di Malaysia ni. Dan for your information, kalau saya tidak silap Malaysia punya contingent ni dia buat sembahyang Jumaat, solat Jumaat. Turki tak buat. Turki pergi tumpang tentera Malaysia ni. So tumpang Malaysia punya tentera Malaysia buat solat Jumaat. Jadi ini yang Malaysia punya approach yang sangat unik, berbeza daripada peacekeeper lain. Lagi saya beri satu contoh. Ini Puan Munira tu punya her own account kan. Dia kata kalau peacekeeper Malaysia datang, dia ketuk elok je. Assalamualaikum. Itu bunyi salam orang Melayu tu. Iyalah. Kalau orang Arab dia lain salam dia. Kalau peacekeeper lain dia tak ada. Dia ketuk keras lah, dia ketuk tok macam tu. Kan, tapi dia kata orang Bosnia dia tahu kalau peacekeeper Malaysia datang, dia tahu macam mana. Assalamualaikum. Ada orang ke? Macam tu lah. Sangat. Jadi dia orang pelik. Dia kata, masa Bosnia tu, yang Munira tu, dia kata, ada juga manusia macam gini ya, dia kata. Dia kata dia heran ada manusia yang macam ini. Lembut. Sebab orang biasa mungkin European, mungkin orang biasa keras, kasar prosedur. Yeah. Ini tak. Ini satu kredit kepada tentera kita jugalah. Now, di Somalia pula, Malaysia ni antara yang dikenali sebagai contingent yang, sorry to say, tentera Malaysia kita yang ada di sini ya. Masa itulah tahun 90s tu dipanggil primitive. Sebab dia punya kelengkapan tu jauh orang kata tak as sophisticated as the advanced countries. Tidak terkini. Dia tak terkini. Dia lama-lama dia barang. Tapi dia tak ada Google apa yang night vision tu dia tak ada. Night vision. Okay. Tapi masa di Somalia, kebanyakan kes kalau nak selamatkan wartawan, kalau nak iring Secretary General PBB, kalau nak iring judges ke apa semua, VIPs daripada PBB, dia akan panggil tentera Malaysia ni.
Saya tanya kenapa kan, dia kata salah satunya ialah disiplin dia. Disiplin dan diorang punya, bukan nak puji tentera Malaysia pun. Saya nak puji saya tak ada apa-apa, tapi yang ini based on the interviewees punya accounts kan. Dia kata Malaysia punya tentera disiplin sangat tinggi. Walaupun dia primitif, tak tahu macam mana dia selamatkan wartawan CNN, tak tahu macam mana yang ada night vision ni tak selamat pun. Likewise yang insiden Black Hawk Down tu. Bakar market tu kan. Okey, untuk pengetahuan audience semua, inilah yang uniknya since Dr. Syah highlight this kan. Malaysia ni sebelum masa tentera US minta bantuan, actually dia minta bantuan Pakistan tu sekali dengan Malaysia punya kan. Sebab Pakistan dia ada tank, battle tank. Malaysia dia tak ada battle tank, dia ada APC yang Armor Personal Carrier tu kan, yang bulat Condor tu. So bila masuk dekat Bakar market tu didahului oleh Pakistan punya tank. Sebab bila kena tembak ke apa ke semua kan dia tank, malah ada kesan apa-apa. So diikuti oleh tentera Malaysia punya APC. Ada 6 ke 7 macam itulah. So masa dalam perjalanan tu memang kena tembak. Ini contoh keunikan Malaysia punya disiplin tentera Malaysia. Saya pun heran macam mana diorang buat kan. Tapi so dia dalam perjalanan tu banyaklah kena tembak. Akhir sekali ada satu corner tu, dia jalan corner macam ni. Tentera Malaysia ni ikut belakang. Dia langsung situ dah hilang lah. Tank Pakistan tadi dah hilang. Dia dah hilang. Rupanya dia dah terima arahan, dia tak tahan kena tembak RPG apa semua tu. Dia suruh balik. Patah balik. Jadi apa tentera Malaysia buat? Tentera Malaysia buat, kita tak ada protection. Tapi dia kata kita kena laksanakan tugas, siapkan juga, laksanakan juga. Malaysia push through. Sampailah selamat kawan tu yang sampai kita rasa ada, tak silap saya lah, ada 6 ke 9 orang tentera kita injured dan satu kematian lah, Private Mat Azlan Awang tu. So ini salah satu contoh Malaysia punya dedication, Malaysia punya tentera punya disiplin. Kemudian lagi satu dia punya yang bosnya ni, rakyat bosnya cakap, Malaysia ni dia senyum 24 jam. Dan dia orang heran, dia kata kenapa tentera Malaysia senyum je dia kata. Dia sikit-sikit senyum. Dan satu lagi keunikan peacekeeper Malaysia ni ialah dia bila dia dengan orang, dialah paling baik. Dia punya word Munira tu, the best people under the sky, dia kata dengan orang. Cuma ada satu keunikan Malaysia punya peacekeeper, bila dia pegang steering, dia tak jadi orang lah. Dia pelik, tentera Malaysia ni lah. Bila pegang steering, dia tak macam orang. Sama je di Malaysia pun macam tu. Bersopan santun. Bila jadi driver dia jadi kiasu. Kan itu DNA kita. Samalah di Bosnia tu. Di Bosnia. Itulah Bosnia pelik. Kan? Kita ada juga manusia macam gini. Kalau berjalan cakap dengan orang, kena ajak dia datang Malaysia, doktor. Doktor, itu buku yang itu buku susulan tu. Semua anekdot tu ada buku baru pula lagi. Jadi menarik. Bila tadi sebut Black Hawk Down tu kan dia dah black out peranan kita punya peacekeepers. Yang saya ingat dalam skrip dia cuma sebut Malay Regiment. Adalah satu frasa tu dia sebut. Saya terdengar dalam movie tu dia sebut Malay Regiment. Dia tak sebut Malaysia. So saya pelik juga, adakah itu jargon yang digunakan? Tak apa, itu kita sembang tepi nantilah di kedai kopi. Datuk Fauziah lama angkat tangan. Sila Datuk. Terima kasih. Dr. Asri, first of all, congratulations on your new book. Terima kasih. I want to ask you about a legal aspect of peacekeeping. As you recall, the Nigerian peacekeepers were involved in atrocities in Somalia, in Sierra Leone. They were supposed to defend the people, to protect the people, but they committed a lot of crimes against them, including looting and sexual assaults and so on. Now my question to you is, I know that such atrocities did not happen on our part, but if a Malaysian peacekeeper commits a crime, whether a big crime or a small crime, while on duty, what is the jurisdiction to indict him? And has this happened before? Okey. Ini terima kasih soalan Dr. Fauziah.
yang kes ini yang UN punya peacekeepers involvement in crime, sexual assault, even dia orang involved dalam human trafficking as well. They even involved dalam arms trafficking as well. So di Malaysia alhamdulillah memang tidak pernah ada terjadi kes ni, tidak pernah ada terjadi pelanggaran disiplin ke apakah, tidak pernah ada. Pelanggaran arahan pun tak ada. Orang suruh dia berehat jangan tak payah apa nama tu ronda masa salji turun, dia tetap turun juga. Itu Malaysia dia always give extra mile, always go the extra mile. Now with regards to UN peacekeepers involvement in crime, this is true. Memang banyak buku dah publish pun. Even ada case Pakistan punya peacekeepers ni involved dalam homosexuality pun. Memang ada case. So now bila case macam ni terjadi, jurisdiction selalunya diserahkan kepada negara yang penghantar itulah. So diorang yang akan buat. Tapi UN dia akan ambil tindakan juga, maksudnya dia terminate diserahkan kepada negara yang penghantar tu untuk ambil tindakan. Cuma dia akan lapor, dia akan prosedur macam biasa, buat laporan apa semua, tapi tindakan akan dilakukan oleh negara penghantar. Itu biasanya yang biasanya menjadi amalan kalau dalam peacekeeping ni. Memang betul tu Dr. Fauzia cakap Nigeria ni, tapi tidak semua lah kan. Ini biasalah, biasa. Ada human trafficking pun dia juga supply arms trafficking pun dia juga, they are supposed to be guarding the people, but they are the ones who did the opposite. So legally memang diserahkan kepada negara penghantar untuk deal dengan things like this. Okay. But we can never deny the existence, the truth of these things. And very unfortunate, but it did happen. It does happen, and I think it will happen again. But UN is trying its best to contain these things and to manage this thing lah. Yeah. But very sad lah, very very sad. Even jadi yang jadi progol pun rapist pun dia sekali. So very sad, very very sad. Tapi like alhamdulillah Malaysia punya memang menjadi contoh lah, menjadi contoh. Back to you, Dr. Said. Kita ada 5 minit berbaki, silakan. Ada soalan daripada Dr. Khasiah tadi, dia buat secara teks. Dia tanya, what are the activities done or involved during PKO? Apa sepanjang PKO tu apa tugasnya? Ya, Dr. Asri. Very important question. Number 1, you keep the peace. Number 2, by not shooting one single bullet. How do you do it? Try not to shoot, ya. One, you keep the peace by not shooting even a single bullet. That's the main activity lah. Keep the peace. Separate the belligerent parties. You sit in between. Keep the peace. Keep them separated by not firing even a single bullet. Yeah. That's number 1. Now, number 2, setiap contingent itu bergantung kepada dia orang punya SOP, dia orang punya MO apa semualah. Macam Malaysia tu, saya lebih cenderung cerita pasal Malaysia sebab dia berbeza daripada yang lain, unik. Kan? Itulah macam saya sebut tadi, dia buat kelas mengaji, dia buat kelas bahasa Inggeris, dia buat banyak padanya kita panggil civic engagement. Dia buat rawatan kesihatan, dia buat sambutan perayaan. Kalau di apa lagi tu dia kelas agama biasa, kelas bahasa Inggeris biasa, macam itulah civic engagement. Saya rasa kes contoh yang paling baik sekarang ialah seperti di Lebanon lah, keeping the peace while engaging the public with community services. Itulah yang di Malaysia punya lah kan. Ini saya bila Dr. Khasiah ni sebut, saya nak teringat satu cerita di masa di Bosnia tu, ada Malaysia ni dia manage
Nation Peacekeepers dia manage, masa tu Kroat, Serbia dengan Bosnia Muslim ni dia konflik. Tapi bila Malaysia sampai satu tempat tu, saya rasa Pazaric, saya rasa Konchik atau Pazaric. Bila dia pergi sana, dia macam mana Malaysian Peacekeepers buat, saya tak tahu. Tapi tiga-tiga puak ni berkumpul, main sepak raga tu. Sebelum Malaysia datang, bertembak hari-hari. Bila Malaysia datang, main sepak raga. Tak tahu Malaysia macam mana Malaysia Peacekeepers buat. Sepak raga dia buat tiga-tiga ni. Macam itulah Malaysia punya engagement, civic engagement tu memang legendary. Legendary. Okay. Datuk Syaz masih angkat tangan, sila Datuk. Sila. Just quickly and just nak put Dr. Asri on the spot. Your book sampai 2010. So given today punya circumstances, today punya international situation, kita ada 12 peacekeeping operations je under the UN right now. Kalau kita nak menghantar, okay, based on your neoclassical realist lens, where are we likely to send and why? Okay. Sebelum Dr. Asri menjawab, Feruz juga mengangkat tangan. Boleh saya kumpulkan bersekali ya. Jadi boleh Dr. Asri sekaligus merumuskan. Feruz, silakan. Ringkas dan padat. Kita ada 3 minit berbaki. Feruz? Cik Feruz? Mungkin dia tertekan agaknya. Going once, going twice. Okey, silakan Dr. Asri. Pertama sekali ialah, who is the Prime Minister? Ya, Feruz. Sorry. Ya, silakan. Okay. Salam. Saya tanya. Okay, first of all, Dr. Asri, thank you very much for your presentation. It's been very insightful and also thorough. My question might be a little out from the context, but as you know, Malaysia has been participating in as one of the coalition troops in Yemen. Okay, so that being said, that war itself is a little too controversial. Now, with that being the case, do you think our image as as one of the contributing members of peacekeeping troops will be affected in future participation? As you are aware, this war in Yemen is, it is a discussion among international actors. So maybe if I can get some of your thoughts on that issue would be really helpful. Thank you very much, Doctor. Dua soalan serangkai, Dr. Asri, sekaligus merumuskan sesi kita daripada Datuk Dr. Gigi dan juga Feruz. Sila. Untuk soalan Datuk Syaz tadi, saya suka jawab soalan by replying with another question. Number Itu 1. Socrates punya pendekatan tu makam tinggi tu. Soalan dijawab dengan soalan tu Socrates punya style. Okay, Dr. Syaz, kita ada 12 peacekeeping sekarang. So, di mana most likely our next destination from PKO. So, soalan ni boleh dijawab dengan satu soalan lain, iaitu who is the Prime Minister? That's it. And then you know where is our next location. So, sebab contoh sebelum ni, macam Tunku Abdul Rahman, dia banyak terhutang budi dengan negara barat. That's why the first sekali saja Britain panggil untuk join Congo, Malaysia pergi. Padahal dia baru merdeka 57. Congo pergi 1960. Kita punya tentera memang sangat primitif. Tapi Malaysia hantar 3,000 tentera hantar. So, bila Tun Razak masuk jadi Perdana Menteri, apa dia buat? Dia buat neutral ground, semua ada kawan. So that's why dia tak pergi pun mana-mana peacekeeping. Disambung oleh Tun Hussein On. Bila naik Prime Minister yang keempat, dia punya pendekatan lain. Dia nak pergi, dia punya concern, dia punya attention, dia kata ni Europe kita kurangkan sikit, lebihkan kepada jiran, lebihkan kepada negara membangun, kita ni. And that's why dia pergi. So time tu Tun Mahathir dia pergi lah Afrika, dia pergi Asia, dia pergi Southeast Europe, dia pergi. Dia punya attention sana, fokus dia. Kemudian Datuk Seri Najib dia Tun Abdullah Badawi. Dia macam berbalik kepada Tun Razak dan diteruskan saja. Datuk Seri Najib pun macam tu. Dia lebih teruskan.
teruskan saja. Dia tak ada yang dia tak macam tu Mahathir punya, berbeza lah. Tidak saya kata ini lebih baik, ini kurang baik, tidak. Dia berbeza approach. So likewise macam sekarang ni saya mau tanya Prime Minister kita Ismail Sabri, sebelum tu Muhyiddin Yassin, Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin, kemudian sekarang Datuk Seri Sabri. Ismail Sabri, sorry. Jadi itu dia punya jawapan kepada soalan Datuk Syah tadi. Who is your Prime Minister? And then you'll get to know where's your next location. Now kepada soalan Cik Feiruz tadi, now konflik di Yaman bukanlah dan involvement coalition army di sana bukanlah bawah tajaan PBB. Bukan bawah PBB. Ini kita coalition army yang di-sponsored by Saudi, US, ini apa semua ni kan, bukan bawah PBB. Now, Malaysia punya involvement di sana berdasarkan jemputan lah. So, Saudi is one of the, Malaysia punya ni dia macam saya cakap tadi, Malaysia as a small country, it does what it has to, what it needs to survive. Now, dia tak boleh tolak juga pada tu perkiraan masa tu. Saya rasa perkiraan masa pemerintahan masa tu, dia tak boleh tolak permintaan daripada Saudi Arabia. Kan? Kalau kita tengok sejarah, actually Saudi Arabia has been one of the biggest financial untuk Malaysia's infrastructural and developmental project in Malaysia since Tun Razak. One of the maybe not the biggest one. Betul lah, Dr. Fauzan kita setuju lah. Tapi Tun Razak masa tu dia salah seorang yang menerima lah, yang menerima funds tu, pembangunan kan, Saudi. So mungkin bila masa ni sambung dengan masa tu Perdana Menteri Datuk Seri Najib, so mungkin dia fikir ada relation di sana, kepentingan di sana ke apakah. Itu bergantung kepada pemerintahan masa tu, sebab macam saya sebutkan tadi, Prime Minister is the most dominant ataupun the most powerful man in Malaysia. So pada masa tu Prime Minister Najib, dia believe itu Malaysia's involvement was significant and that's why he decided as such. Walaupun sebenarnya pada publik, kebanyakan publik mungkin tak setuju. Tapi pada dulu masa Tun Mahathir pun begitu juga. Banyak konflik kita rakyat tak setuju, tapi Malaysia hantar itu PBB. Yang ini coalition actually memang kalau ini sebab ini kita panggil private war, private conflict sebab di antara Yaman dengan Saudi Arabia actually. Plus dia punya coalition. Saya tidak pasti sama ada penglibatan Malaysia sesuatu yang wajar ataupun tidak, tetapi decision making apparatus pada masa itu memikirkan it was the right decision. So itu susah juga kita nak katakan macam mana, tapi history will judge. History will tell you. History will be the judge. And also history is written by the victors, itu katanya lah. Walaupun itu masih debatable. Benar, saya rasa betul. Semua foreign policy ditentukan oleh number one. Kan, kita lihat Turki, bahkan kita lihat Trump juga kan, TPP dibatalkan sekonyong-konyong, Trump naik jadi presiden. Jadi itu tiba-tiba wujud CPTPP dan cuba di-revive balik sekarang. Jadi itu hanya kerana siapa yang memimpin negara itu. Tapi kalau ada masanya lagi, saya tentunya nak banyak lagi bertanya dengan doktor, tidak terikat semata-mata tentang buku ini, nak tanya tentang AUKUS, Ambalat, Batu Putih. Banyak. Itu kita tak perdebatkan tentang Ambalat, sedangkan kapal Malaysia dan Indonesia bergesel beberapa kali di situ kan. Masing-masing puas Ambalat, ambang batasan laut Ambalat. Jadi ada banyak lagi sisi pandang yang saya lihat di dalam Marhain tidak membincangkan dan tidak melainkan mungkin IDFR yang articulate isu-isu sebegini. Kerana misalnya sipadan ligitan itu sendiri kita dah berjaya menang kerana ada dokumen di bawah British dahulu bahawa kita merekodkan sarang telur penyu di sipadan ligitan, dan saya baca dokumen itu. Jadi ini elemen yang menarik sebenarnya kalau kita boleh ulas untuk kefahaman Marhain awam. Bagaimana legacy lama kalau kita simpan
Dan ini mengingatkan saya kepada beberapa idea yang saya kira saya tak pasti siapa yang boleh pick up, yang boleh mungkin IDFR. Anekdot yang doktor kongsikan tadi itu banyak dan kaya. Saya bayangkan semua petugas kita boleh menyimpan anekdot repository pengalaman mereka di luar negara secara video, ya, dan IDFR boleh hostkan kalaupun tidak Wisma Putra hanya untuk tujuan rekod, because in the future it's very important for us to look back, especially bahan-bahan yang diarsipkan dalam dunia hari ini. Itu tidak menjadi satu sebab hambatan. Saya meletakkan itu di atas bahu penganjur Suzani lah kot, sajalah mengusik dia dah hujung-hujung ni. Jadi dan saya ambil semangat juga Dedi Faisal bila kita bercakap soal Black Hawk Down, pengorbanan askar Regimen Askar Melayu Diraja Corporal Aznan Awang yang terkorban. Sementara ini Jumaat yang mulia kita akhiri dengan menyedekahkan umul kitab kepada Corporal Aznan Awang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf di atas kekurangan pengendalian sesi ini. Saya kembalikan kepada Suzani. Silakan. Okay, terima kasih banyak Tuan Syed. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini berakhirlah sudah program Bicara Buku bersama penulis pada kali ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan di atas kehadiran dan sokongan sehingga ke akhir program. Dan terima kasih yang tidak terhingga kepada pembicara buku kita kepada hari ini, Dr. Asri Saleh, dan moderator Tuan Syed Munawar Syed Mustar di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Sebelum saya akhiri, saya nak baca satu pantun daripada Dr. Khasia. Royong di elas sagu bersisa, ombak badai rela ditebat, tekun mengalas amanat nusa agar bangsa tegak bermartabat. Sehingga kita berjumpa lagi di program lain yang akan datang. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih Puan kena invite ni. Doktor, thank you very much Doktor. Boleh, Malaysia Peacekeeping Center. Aduh, kalau Badrul pergi mana dah? Dia dah retire dah, Malaysia Peacekeeping Center. Aduh, dia dah retire dah. Datuk Badrul already retired. Datuk Badrul already retired. 3-star general. Oh ya, baik. Siapa komandan sekarang, Tuan? Saya komandan. Just came back from Lubnan. Oh, ya Allah, patut tadi Tuan kongsi tadi apa dekat Lubnan tu kan, sampai terbalik kita punya tank apa semua. My staff just came back from Yemen. Yaman pula. Patut Cik Yaman. Tuan tak jawab tadi soalan Feroz tu. Pasal doktor harus menjawabnya lah. Okay, we can discuss atau we can meet somewhere. Boleh. Nanti kena ini kena pergi kena pergi audition lagi ni, kena cari. Nanti saya minta Tuan punya kontak dengan Tuan Syed lah. InsyaAllah saya pun dah datang melawat lagi.